السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukurlah kita bersama-sama kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, dengan petunjuk daripadanya. Alhamdulillah, kita telah pun menyelesaikan separuh daripada tarawih yang kita rancangkan pada malam ini, 8 rakaat. Setelah salat Isya berjamaah, kita telah buat tahlil arwah, kita mulakan salat tarawih. Semua itu kita lakukan sebagai qiyam Ramadan untuk malam ini. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjalani Ramadan sampai ke malam ini 1/6 dah dari Ramadan. Ya, sebaik 5 hari dah. Ya, dan ia merupakan 1/2 daripada 10 malam yang pertama yang disebut sebagai waktu Allah memberikan rahmat ya kepada orang yang berpuasa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan kita dah berpuasa 5 hari, InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk meneruskan ibadat puasa ini. Mari sama-sama kita cuba untuk memerhatikan 5 ayat daripada surah Luqman. Yang ada Quran dalam telefon boleh buka ya Quran, ataupun yang nak pegang Quran boleh pegang Quran. Surah Luqman, kalau nak cari ayat surah ini, muka suratnya muka surat 411. Sebab muka surat Quran insya-Allah kalau yang bukan tafsir itu dia sama sahaja. Muka surat 411, di sana ada surah Luqman. Ya. Surah Luqman adalah surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia surah Makkiyah. Berbeza dengan surah yang kedua dalam Quran, itu surah Al-Baqarah. Dia adalah surah yang terpanjang dan surah itu surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi waktu kita buat tahlil kita baca ayat 1 hingga ayat 5 dalam surah Al-Baqarah. Semua kita hafal. Ya, manakala ayat 1 hingga 5 dalam surah Luqman ini lebih pendek daripada itu. Banyak kita yang tak hafal pun. Saya pun nak kena tengok Quran ni, kita tengok surah Luqman ini ya. Tapi hafiz kita insya-Allah sebut je surah Luqman, dia terus dapat membayangkan. Saya akan baca surah ini untuk kita bandingkan dengan awal suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu surah Luqman. Kita dapati ayat 1 dan ayat 5-nya sama. Kalau kita kata sama sebiji-sebiji lah. Surah Al-Baqarah dia mula dengan Alif Lam Mim. Surah Luqman pun mula dengan Alif Lam Mim. Ayat 5 dalam surah Al-Baqarah dia juga sebut Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 5 dalam surah Luqman juga ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 5 itu menunjukkan natijah kepada orang yang melakukan apa yang disebut pada beberapa ayat sebelumnya. Sebab maksud ayat itu mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang yang berjaya. Itu maksud ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, bila natijahnya sama, maka mengikut sunnatullah, wasilahnya atau kaedah untuk mendapatkannya juga sama. Walaupun mungkin istilah yang digunakan berbeza dari segi lafaznya atau dari segi menyebut orang yang ada sifat-sifat itu. Muslimin rahimakumullah, saya ajak kita bersama-sama dengan surah ini, dengan awal surah Luqman ini. Sebenarnya untuk kita mengingatkan diri kita balik tentang apakah tujuan kita yang sedang menjalani ibadat puasa ini. Ingat ni kita dah 5 hari puasa, tanya-tanya diri kita balik, apa tujuan kita berpuasa ini? Apa tujuan saya berpuasa? Mengapa perlu tanya pasal tujuan? Sebab takut-takut kita puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab Rasulullah SAW yang ingatkan dengan sabda baginda, rubba sha'im lam yajid min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha. Ramai Nabi kata orang puasa tak dapat apa kecuali lapar dan dahaga. Tentu kita tak hendak yang demikian. Mengapa kita tak hendak? Sebab tujuan Allah wajibkan kita puasa bukan untuk semata-mata lapar dan dahaga. Baik, muslimin rahimakumullah, apa tujuan Allah wajibkan puasa? Semua kita maklum. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya ringkaskan dengan menyebut matlamatnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang takwa. Baik, kalau itu tujuan Allah nak dari puasa kita, kita kena sentiasa ingat, Allah wajibkan saya puasa untuk jadikan saya orang takwa. Ya, tak payah saya hurai panjang mengapa kita perlu usahakan takwa. Cukup saya bacakan firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu, kata Allah, orang paling takwa. Bukan orang lelaki lebih mulia dari perempuan, bukan bangsa Melayu lebih mulia dari bangsa lain, bukan Arab lebih mulia dari bangsa lain, tapi yang paling mulia, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu, orang paling takwa. Sebab itu saya kena ingatkan diri saya, mungkin orang yang pernah belajar dari saya lebih mulia di sisi Allah dari saya. Mungkin isteri saya, walaupun saya pemimpin dalam rumah tangga, dia lebih mulia dari saya kalau dia lebih takwa. Jadi itu yang kita kena ingat. Sebab itu bila kita puasa, kita nak capai takwa ini. Baik, bagaimana untuk mencapainya? Allah sebut di awal surah Al-Baqarah dan di awal surah Luqman ini. Kita tengok ya, surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua di dalam Al-Quran. Manakala surah Luqman adalah surah yang ke-31 dalam Quran. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Surah Luqman turun di Mekah sebelum hijrah. Tapi pangkal surah menyebut benda yang sama untuk menunjukkan benda ini adalah benda yang sangat penting. Baik, Allah sebut dalam awal surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia sumber hidayah bagi orang takwa. Jadi kalau kita nak jadi orang takwa, sumber petunjuk dalam kehidupan ini, dalam apa juga urusan, ialah kepada Al-Quran Al-Karim. Sebab Allah sebut begitu. Kalau kita lihat dalam surah Luqman, yang saya kata dia tengok Quran tadi, kita lihat ya, selepas Allah berfirman alif lam mim, Allah sebut tilka ayatul kitabil hakim. Quran itu mengandungi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah yang mengandungi pengajaran yang cukup hebat, Al-Hakim. Lepas tu Allah sebut ayat 3, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Dalam surah Luqman, Allah kata hudan wa rahmatan lil muhsinin. Quran itu jadi sumber hidayah dan rahmat kepada orang muhsinin. Mungkin timbul soalan, ada beza ke Ustaz di antara al-muttaqin dalam surah Al-Baqarah dengan al-muhsinin dalam surah Luqman? Sebenarnya ada beza di antara muttaqin dengan muhsinin. Setiap orang muhsinin, mereka orang muttaqin.
Tapi bukan semua orang muttaqin mencapai tahap muhsinin. Macam mana jadi begitu? Sebab muhsinin ini orang yang lebih hebat daripada sekadar muttaqin biasa. Sebab itu kita lihat ya, bila Allah menyebut sifat orang muttaqin, Allah sebut 5. Bila Allah sebut orang muhsinin, Allah sebut 3 je. Kerana yang disebut secara ringkas ini orang yang hebat. Sebut 3 pun dia dah tahu apa yang dia nak buat. Tapi muttaqin ini kita kena sebut satu-satu, baru dia nanti faham untuk buat. Sebab itu dalam Allah menyebut orang muttaqin, saya ringkaskan sebab masa tadi mana? Paling banyak 25 minit. Sebab muttaqin Allah sebut 5. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa mesti boleh percaya benda ghaib, benda tak nampak. Kalau Quran beritahu, Rasul beritahu, dia percaya. Sebab orang itu adalah orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak boleh percaya benda tak boleh nampak, tak bolehlah nak mencapai matlamat puasa. Kita nak beritahu ya. Kalau kita tak boleh percaya benda yang Allah beritahu, kita tidak lihat, kita tak boleh nak capai matlamat puasa, nak jadi orang takwa. Sebab syarat nak jadi orang takwa yang pertama, boleh percaya kepada perkara ghaib. Untuk kita mencapai kesempurnaan puasa, kita kena jaga telinga kita, jaga mata, jaga anggota dari melakukan perbuatan maksiat. Siapa yang kita takut untuk melakukan perbuatan maksiat kalau waktu tak ada sesiapa bersama kita? Siapa halang kita untuk curi makan, curi minum? Siapa halang kita untuk mengumpat kalau tak ada sesiapa pun bersama dengan kita kecuali orang yang sama-sama nak mengumpat dengan kita? Yang boleh halang kita ialah percaya kepada perkara gaib. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah beritahu, ingat sesungguhnya bagi setiap orang dari kamu ada malaikat yang jaga kamu, malaikat kiraman katibin, sentiasa tulis apa yang kamu buat. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Jadi kita takut sebab percaya ada malaikat di kiri kanan kita. Itu yang saya beri satu contoh, beriman dengan perkara ghaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia tahulah kelebihan sembahyang di saf yang pertama ni, tiap-tiap kali nak sembahyang kena undi. Siapa nak duduk saf pertama? Biarlah 2-3 jadah tu untuk Pak Imam, untuk Pak Bilal, yang lain tu kena undi. Tapi kita berebut tak berapa nak berebut kan? Itu maknanya kurang percaya kepada perkara ghaib. Cukup sekadar itu. Orang yang nak takwa mesti boleh percaya kepada perkara ghaib. Yang kedua, orang nak boleh jadi orang takwa, yuqimuna shalah, mendirikan salat. Apa maksud dirikan salat? Tunaikan salat 5 waktu. Tak tunai salat 5 waktu, tak boleh jadi orang takwa. Sebab itu selalu orang tanya, Ustaz, saya puasa tak pernah tak tunai, tapi sembahyang kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Sah tak puasa saya? Nasib baik kalau ditanya sah, senang kita jawab, pahala puasa awak sah. Kalau dia tanya dapat pahala tak, kita beritahu dia, awak langsung tak dapat apa-apa. Awak nak sekadar sah atau ingin sesuatu kurnia Allah daripada ibadat puasa yang kamu lakukan? Sama juga orang tanya kita, Ustaz, dia kata, saya tadi tengah khatib baca khutbah, cakap sah tak sembahyang Jumaat saya? Jawapannya sah. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Apa tanda tak dapat? Hadis riwayat Bukhari. Iza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsik wal imamu yakhutub faqad laghawta. Apabila kamu katakan kepada rakan kamu yang sedang bercakap, diam walau dengan niat menegurnya supaya berhenti dari bercakap, sia-sialah pahala Jumaat kamu pada hari itu. Jadi begitulah juga, kalau orang tak salat 5 waktu, puasanya tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tanya diri kita, beritahu anak-anak kita, kamu ni alhamdulillah puasa tak tinggal, sembahyang bagaimana, tunai tak? Kalau tak boleh capai matlamat puasa
Sebab syarat untuk orang takwa wa yuqimuna shalah. Dan sifat ini ada pada surah Luqman. Sebab surah Luqman yang pertama sifat orang muhsinin allazina yuqimuna shalata. Ciri ketiga untuk jadi orang takwa dalam surah Al-Baqarah, selepas Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari rezeki yang kami beri mereka infak. Dalam surah Luqman selepas daripada allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, dia tak kata infak dari sebahagian rezeki, tapi tunai zakat. Sebab tu anda katakan tadi, orang muhsinin lebih hebat dari orang muttaqin. Untuk orang muhsinin Allah tak sebut pun mereka percaya kepada perkara ghaib, sebab itu jauh lebih mereka percayai daripada orang biasa. Sebab orang muhsinin bila dia sembahyang, dia mengabdikan diri kepada Allah, dia dapat membayangkan sedang melihat Allah memerhatikannya. Itu orang muhsinin. Mana kita tahu begitu? Hadis yang disebut oleh Bukhari, bahkan ada dalam hadis 40 bagaimana Jibril datang berjumpa Rasulullah, tanya beberapa soalan. Saya ringkaskannya, di antara soalannya akhbirni anil ihsan. Beritahu kami wahai Muhammad, apa dia makna ihsan? Muhsinin diambil dari perkataan ihsan. Apa makna ihsan? Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu abdikan diri kepada Allah macam kamu sedang lihat Allah perhatikan kamu. Imam waktu dia baca Quran, memang dia yakin semua makmum perhatikan bacaannya. Sebab itu dia akan perbaiki bacaannya sebaik yang boleh, tak mana yang dia belajar. Sebab dia yakin makmum perhatikan bacaannya. Waktu orang muhsinin mengabdikan diri kepada Allah, bukan dia bayangkan orang perhatikan, tapi dia bayangkan Allah, dia sedang melihat Allah memerhatikannya. Itu orang muhsinin. Kalau tidak sampai ke peringkat itu bayangannya, yang mereka bayangkan waktu dia salat, dia yakin Allah sedang memerhatikannya. Cuma dia tak nampak di mana Allah, tapi dia pasti Allah sedang memerhatikannya. Kalau orang yakin begitu, tak payah sebut lagi beriman dengan perkara ghaib. Maka sebab itu dalam surah Luqman Allah tak sebut allazina yu'minuna bil ghaibi. Allah terus saja sebut orang muhsinin ini allazina yuqimuna shalata. Muslimin, muslimin rahimakumullah, sememangnya orang muhsinin lebih daripada orang muttaqin. Sebab itu Allah sebut wa yu'tuna zakah. Untuk orang muttaqin Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak dari rezeki ini tak semestinya zakat. Ya, kita kena ingat tu. Kita wajib pergi bekerja untuk apa? Infak pada diri kita. Kita pergi bekerja infak untuk anak isteri kita. Itu infak wajib tu, bukan zakat je. Sebelum daripada kena zakat, kita dah ada infak wajib. Sebab itu untuk orang jadi orang takwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian dari rezeki yang kami beri mereka infakkan. Tapi orang muhsinin bukan sekadar infak untuk diri dan keluarga yang wajib, tapi mereka tunai zakat yang juga wajib. Maksudnya orang muhsinin lebih infaknya berbanding dengan sekadar orang muttaqin. Sebab itu anda sebut tadi orang muhsinin lebih dari orang muttaqin. Sebab itu setiap muhsinin mesti muttaqin, tapi bukan setiap muttaqin mencapai tahap muhsinin. Baik. Sifat yang ketiga, yang keempat bagi orang takwa. Selepas Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dia sifat yang keempat orang takwa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
Mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, yakni Quran, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu, Taurat, Injil dan Zabur. Tapi ingat, maksud beriman kepada Quran berbeza dengan beriman dengan Taurat, Injil dan Zabur. Saya tak pernah tengok kitab Zabur tapi saya percaya. Saya tak pernah tengok kitab Taurat tapi saya percaya. Saya tak tahu pun kandungan Taurat kecuali yang disebut oleh Quran. Adalah Quran sebut bahawa manusia itu menganggap dunia ini adalah Taurat memberitahu bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bukan itu ya. Manusia ini mengutamakan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat Quran itu sebenarnya kandungan apa yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Sebab itu Allah sebut inna hadza lafi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Maksud dengan perkataan ini ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa ialah firman Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Manusia ini utamakan kehidupan dunia yang pertama, sedangkan yang sebenarnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu antara kandungan suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim. Tapi yang wajib kita percaya, kitab itu ialah diturunkan oleh Allah. Tapi percaya kepada Quran, muslimin rahimakumullah, tak cukup begitu. Kita mesti percaya kepada Al-Quran disertai dengan beramal. Baru memadai beriman dengan Quran. Tak ada artinya saya percaya Allah menurunkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Awak percaya tak itu ayat Quran? Saya percaya. Awak puasa tak? Saya tak puasa. Tak percayalah tu maknanya. Awak percaya tak bahawa manusia ini nanti kalau dia tidak bersedekah waktu hidup, nak mati dia menyesal, merayu kepada Allah untuk panjangkan umur. Allah tidak akan tambah. Awak baca tak Quran? Baca. Awak pernah tak tengok makna dia? Tengok. Awak faham tak? Faham. Percaya tak? Saya tak percaya. Tak ada erti percaya kepada Al-Quran. Walaupun dia baca ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi muslimin rahimakumullah, ciri keempat orang takwa ialah orang yang beriman dengan Al-Quran dengan makna membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Baru boleh jadi orang takwa. Ini tak disebut dalam ciri orang muhsinin. Sebab orang muhsinin kepercayaan itu mesti ada. Ciri akhir orang takwa, muttaqin, dan inilah juga ciri orang muhsinin. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Dalam surah Luqman, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Cuba tengok ada beza sikit. Dalam surah Al-Baqarah, selepas Allah sebut wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam surah Luqman, allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulang hum. Jadi kalau kita baca kitab tafsir, apa sebab ulang hum? Kerana menunjukkan, memperkuatkan bahawa mereka benar-benar percaya dan yakin kepada hari akhirat. Itu sebabnya diulang. Jangan kita kata dalam surah Al-Baqarah tak ada pun hum. Kita buang menjelah hum dalam surah Luqman. Satu huruf pun kita tak boleh potong, buang daripada Al-Quran. Sebab setiap huruf, setiap kalimat ada tambahannya, ada hikmah di sebalik, ada maksud yang tersembunyi. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah tak ada wahum, dia terus wabil akhirati hum yuqinun. Tapi dalam surah Luqman kerana membahaskan orang muhsinin, Allah ulang perkataan hum untuk menunjukkan mereka jauh lebih yakin terhadap hari akhirat atau hari kiamat itu. Muslimin rahimakumullah, yakin tak kita kepada hari akhirat? Dan apa maksud yakin kepada hari akhirat? Jawapannya tentu saya yakin Ustaz dengan hari akhirat.
Tapi ingat, maksud yakin dengan hari akhirat bukan sekadar saya percaya kepada adanya hari akhirat, tapi wajib percaya kepada semua khabar akhirat yang ada dalam Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kena ingat. Kalau begitu, maka perlu kita ketahui beberapa banyak tentang cerita alam akhirat sekurang-kurangnya yang disebut oleh Al-Quran dan sunnah yang sahih. Mana kita nak dapat ni Ustaz dalam Quran? Kalau nak cari dalam kitab, baca kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam bab beriman kepada hari akhirat, huraiannya cukup panjang. Dia sebut di sana ahli syurga, ahli neraka, perbualan ahli syurga, perbualan ahli neraka. Dalam Quran ada cerita pasal orang yang duduk di tengah-tengah antara syurga dengan neraka sebelum dimasukkan ke dalam syurga, yang dipanggil Ashabul A'raf. Baca semua, yakin dan percaya, maka itulah dia sifat orang yang bertakwa dan orang yang muhsinin. Jadi muslimin rahimakumullah, bila kita dah berpuasa 5 hari ini, 5 hari dah kita puasa, esok masuk hari yang ke-6, tanya diri kita, saya dah baca Quran berapa juzuk dah Ustaz? Dah 5 juzuk dah. Saya nak tanya, yang baca Quran 5 juzuk, daripada 5 juzuk kita baca tu, berapa ayat yang kita dah baca terjemahannya untuk kita dapat faham? Berapa ayat yang kita dah baca untuk kita faham? Sebab setiap kali kita baca Quran di bulan Ramadan, kita akan sebut, terutama apabila kita berkawan, saya tadarus Al-Quran. Kerana apakah makna tadarus yang sebenar? Nak sebut ni untuk ingatkan diri saya dan kita semua. Apa makna tadarus yang sebenar? Soalan pernah dikemukakan kepada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya potong akhbar utusan Melayu dalam tulisan Jawi sisipan dia sajalah dia. Ada gambar Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya potong tarikhnya 1 hari bulan 10 2007. 6 tahun dah ni saya lekat dalam ni. Sebab dalam ada soalan. Tajuknya ialah tanyalah Dr. Zul jawab. Soalannya ialah, bagaimanakah konsep tadarus Al-Quran yang sebenar? Sebabnya ada setengah tempat yang membaca dengan terlalu cepat, seolah-olah berlumba siapa yang khatam dulu. Itu soalan. Dia tak sebut siapa yang tanya, tapi jawapannya itu penting. Jawapannya, konsep tadarus yang sebenar ialah dengan memahami, menghayati dan mengkaji ayat dan makna Al-Quran yang disebut juga dengan tadabbur. Saya ulang konsep tadarus yang sebenar ialah memahami, menghayati dan mengkaji ayat dan makna Al-Quran yang disebut juga dengan tadabbur. Macam tadilah, saya boleh baca sahaja Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dapat pahala baca. Apa Allah beritahu? Satu pun kita tak tahu. Tapi bagi orang Arab yang baca, dia teruslah memahami. Lepas itu dia tanya diri dia, amal belum? Kalau belum, dia kena hayati. Itu maksud tadarus yang sebenarnya. Jadi maksud saya, marilah kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita untuk tahun ini. Kita dah tadarus sampai hari ini dah 5 juzuk. Tak payah teruskan kepada juzuk yang ke-6. Ulang balik, buka Quran, tengok terjemahan dia. Ambil pimpinan Ar-Rahman atau tafsir-tafsir yang lain. Baca, fikir. Kalau Allah suruh, tanya diri kita dah buat belum? Kalau Allah larang, tanya diri kita langgar atau tidak larangan Allah? Kalau ayat kisah, ayat cerita, tanya diri kita, saya faham dan saya ambil i'tibar atau tidak daripada kisah itu. Misalnya kalau kita baca surah Yusuf, dia adalah kisah, tapi matlamatnya untuk kita ambil i'tibar daripadanya.
Begitulah muslimin rahimakumullah, kalau kita nak menjadikan puasa kita lebih baik daripada puasa di tahun yang lalu. Muslimin rahimakumullah, satu yang saya sebut tadi, sifat orang yang takwa ialah infak sebahagian daripada hartanya. Cuma masalahnya, bila orang minta saya tolong kempen untuk umrah Ramadan, payah sikit jadi dia. Kerana ada orang tanya saya, Ustaz ni, mana lebih afdal, infak untuk umrah atau untuk berbuka puasa? Betul sebenarnya bila orang tanya kan. Orang tanya kita minta sumbangan untuk umrah, sebab umrah ni ialah jamuan untuk selepas daripada solat tarawih. Mana lebih afdal Ustaz itu infak untuk lepas waktu umrah dengan berbuka puasa? Hadis Rasulullah jelas, man fattara sha'iman. Siapa yang menginfak untuk berbuka puasa, maka sesungguhnya dia dapat pahala seperti pahala orang puasa, tidak kurang walau sikit pun. Manakala untuk yang umrah ini tak ada pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kalau agak kurang sambutan untuk umrah ini, banyak juga masjid yang kata kita, Ustaz sekarang kalau kita minta untuk umrah kurang sikit lah. Sebab semakin banyak orang soal mana lebih afdal di antara berbuka puasa dengan derma untuk umrah. Sebab itu akhirnya masjid dia minta sumbangan untuk kegiatan Ramadan. Semuanya untuk kegiatan Ramadan, dia tak sebut untuk umrah. Sebab bila nak minta untuk umrah, orang tak lupa nak bagi. Orang nak bagi untuk berbuka puasa. Tapi sebenarnya muslimin rahimakumullah, lebihkanlah infak kita di bulan Ramadan ini. Kalau dapat untuk berbuka puasa, kalau dah cukup untuk berbuka puasa, infaklah untuk apa juga kegiatan masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan. Pahalanya digandakan oleh Allah, sebab pahala ibadat sunat di bulan Ramadan adalah sama seperti pahala ibadat wajib di bulan yang lain. Jadi muslimin rahimakumullah, dah pun lebih daripada masa yang diberikan kepada saya, jadi anda minta maaf. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi, dan alhamdulillah masih ramai. Tak ada alasan dah untuk kita tidak gembira melaksanakan ibadat tarawih. Duduk dalam masjid pun dah sejuk, aircon dah mula pasang. Dia tak ada dah. Allah tanya nanti kita, pasal awak tak datang tarawih? Tahun lepas boleh katalah panas, wahai Tuhan. Tahun ni nak jawab panas, apa lagi aircon dah ada. Allah tanya nanti setiap nikmat yang kita ada, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Anda mohon maaf kalau salah silap. Insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi, kalau tak salah saya ada sekali lagi bersama-sama dengan anda insya-Allah, dan kita akan terus bersama dalam majlis ilmu seperti biasa selepas Ramadan nanti. Sekali lagi anda mohon maaf. Kita doa mudah-mudahan puasa kita menjadi lebih baik daripada puasa tahun lalu, kerana kita tidak tentu lagi diberi rahmat oleh Allah dengan Ramadan tahun akan datang. Allah beri kita peluang untuk bersama Ramadan tahun ini. Mari kita ambil kesempatan untuk mensyukurinya dengan melakukan ihya Ramadan sebaiknya. Anda ucap terima kasih diberi kesempatan. Anda mohon maaf kalau tersinggung perasaan sesiapa. Anda mohon maaf juga kalau sekiranya menegur mengenai perkara yang sepatutnya kita lebih perbaiki lagi. Kita bukan tak baik, tapi kita nak jadi lebih baik. Sebab Hasan Basri kata, sesiapa yang hari ini sama dengan semalam, dia adalah orang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari semalam, dia orang yang tidak dapat sebarang kebaikan, dipanggil mahrum. Sesiapa yang tidak bertambah kebaikannya, maka bermakna berkurang. Kata Hasan Basri di akhir kata-katanya, sesiapa yang kebaikannya semakin berkurang, maka mati lebih baik baginya. Na'udzubillah min dzalik. Qadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.